Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita masih lagi di dalam bab as-sutrah yang diletakkan di hadapan orang yang sedang menunaikan salat, daripada kitab Bulughul Maram. Hadis yang berikutnya, hadis wa an Sabrah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastatir ahadukum fi salati walau bisahm, akhrajahu al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Hakim, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam Musnad dengan rawi yang sahih, dan disahihkan hadis ini oleh Hakim dengan menyatakan ia memenuhi syarat Imam Muslim. Cuma sebelum itu, sesuatu hadis yang rawinya, keseluruhan rawinya adalah siqah, tidaklah semesti hadis itu sahih. Kerana syarat untuk menjadi sesuatu hadis itu sahih bukan saja tergantung kepada rawi yang siqah, tetapi juga berkaitan dengan sanad yang bersambung, berkaitan dengan masalah syadz, masalah illah dan seterusnya. Sabrah bin Ma'bad al-Juhani meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyastatir ahadukum fi shalah walau bisahm. Hendaklah seseorang kamu, yastatir ni berlindung, maksudnya mengambil sutrah, mengambil sutrah di dalam salatnya walaupun dengan sebatang anak panah. Dalam riwayat yang lepas yang kita baca ialah letak muakhiratul rahl, letak penyandar di belakang kenderaan kuda ataupun unta yang disandar, the back of a saddle yang diletak di belakang itu. Tapi Nabi kata kalau tak ada besar macam tu, pacak anak panah pun okey. Ni kalau kita semayang di tempat lapang ataupun tempat orang lalu lalang, tak ada, letaklah apa-apa walaupun sebatang kayu yang kecil lah, anak panah ni kecil lah, letak di hadapan, di antara kita tempat sujud dan di depan tempat sujud kita, supaya mengetahui kadar kawasan salat kita. Hukumnya apa? Sunnah, yakni sutrah, ambil sutrah. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang tengok ada orang letak kerusi ya, tak rehal lah, salat di belakang tiang tu lah. Kesemuanya itu supaya nak menjadikan wujudnya sutrah, dan ia adalah, hukumnya adalah sunnah. Kita semayang di rumah kita, mungkin kadang-kadang orang mai lalu depan kita tak sutrah. Sahabat radhiyallahu anhum, mereka semayang tak kira di tempat lapang dan seumpama. Kita kalau pergi negeri Arab, hatta di negeri-negeri orang putih pun, kalau ada orang Arab, orang Islam, mereka tak kira. Kadang-kadang ada tempat mana yang mereka sempat solat, mereka tak sutrah. Kita orang kita kadang-kadang tak semayang tak apa, pasal tak jumpa surau. Padahal boleh lah kita semayang di luar, kerana kita dah terbiasa macam tu. Saya dalam perjalanan pergi ke Kuala Lumpur berapa tahun lepas, tuan tak ingat, semua tutup surau pasal Covid. Mula orang belajar semayang di kat rumput tu, kerana boleh solat di mana-mana sahaja.
Hadis ni kita dah baca. Maksud hadis ni simple saja, bagi ada sutrah. Nabi suruh bagi ada sutrah, walaupun dengan sebatang anak panah. Hadis berikutnya, wa an Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salat ar-rajul al-muslimi idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'akhkharati ar-rah al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Al-hadis wa fihi al-kalbul aswad syaitan akhrajahu Muslim wa lahu an Abi Hurairah dun al-kalb wa li Abi Daud wal Nasa'i wa an Ibn Abbas nahwu duna akhirih wa qayyad al-mar'ah bil haid. Saya tak tahu ada terjemahan tak dalam kitab tuan-tuan ni, kitab asal. Dan kita baca dulu hadis ni daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u salatul rajulil muslimi, potong memotong sembahyang seorang lelaki muslim, idza lam yakun baina yadayhi mithlu muakhiratir rahli, jika tidak ada di hadapannya seperti muakhiratir rahl, tempat sandar kenderaan itu yang kita sebut tu. Jika tak ada, apa yang memotongnya? Al-mar'atu, perempuan potong solat. Potong di sini, potonglah, terpotong solat dia. Wal himaru, apa dia? A woman. Wal himaru, a donkey, kaldai. Wal kalbu, dan anjing. Al aswadu, black dog, anjing hitam. Al hadis wa fihi, pada hadis ni, al kalbul aswadu syaitan, kalbul aswad syaitan. Dalam riwayat sahabat tanya, ma bal al kalbul aswad min al ahmari wal asfari wal abyad, apa cerita beza al kalbul aswad min al kalbil ahmar wal kalbil asfar wal kalbil abyad, apa beza anjing hitam dibandingkan anjing merah, anjing kuning, anjing putih? Nabi kata al kalbul aswad syaitan, kalbu aswad syaitan. Hadis. Dia kata di dalam riwayat daripada Abu Hurairah juga ada yang tidak menyebut perkataan anjing, ada yang tidak menyebut perkataan lain, dan ada yang mengaitkan wanita ni dengan wanita haid. Dia bukan wanita al-mar'ah al-haid, wanita yang haid, tapi riwayat ini dhaif. Hadis ni disebut ni diriwayatkan oleh Abu Dzar, oleh Abu Hurairah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas, dan diriwayatkan juga oleh Abdullah bin Mughaffal. Panjang cerita hadis ni. Pertama saya nak sebut tentang Abu Dzar kalau masa ada. Abu Dzar kita dah terjemah rawi, merupakan as-sabiqin min as-sabiqin al-awwalin, antara orang yang awal menganut Islam. Dia sama ada orang yang keempat ataupun kelima yang menganut Islam. Awal lah. Al-Ghifari kerana dia daripada suku Ghifar. Dulu kerja Abu Dzar ni apa? Perompak di jalanan. Perompak. Qat'ut tariq. Rompak. Berani tak berani dia, hebat tak hebat lah rompakan, seorang dia boleh merompak kabilah. Abu Dzar Al-Ghifari daripada suku Ghifar. Dia Abu Dzar dari suku Ghifar ni terkenal dengan berani. Walaupun dia merompak, tapi dia tak sembah berhala. Ditanya dia, habis kau sembah apa? Ilahus sama, Tuhan langit aku sembah. Kalau apa-apa diminta pada Tuhan langit, tunjukkanlah aku. Bila dia dengar Nabi SAW muncul, dalam sebahagian riwayat dia hantar adik dia Unais, pergi, dia kata irkab ila hadzal wadi, pergi cari.
Wa'lam li ilma rajul, bagi tahuku mengenai apa khabar lelaki ni. Siapa cerita dia mengaku jadi nabi. Adik dia pergi balik mai, adik dia cerita dia ada kata-kata bukan syair. Dia mengajar kepada makarimul akhlak, akhlak yang baik. Dia kata ni tak cukup, aku kena pergi sendiri. Dia pergi susah nak jumpa Nabi. Dalam riwayat dia tengok Ali bin Abi Talib, dia tengok Ali, dia ikut panjang cerita dia, saya nak ringkas masa kita tak ada, tapi yang penting 3 hari dia dengan Ali tu. Lain kali dia tanya Ali, kat mana? Dia tahu Ali kita jangan bagi tahu orang. Bahaya sekarang ni. Masa tu semua orang dakwah di peringkat yang sir, rahsia. Dia masuk, akhirnya dia dapat, dia setelah berjanji, dia berjaya, Ali bawa dia berjumpa dengan Nabi SAW. Bila jumpa dengan Nabi SAW, dia dengar, dia beriman. Nabi kata balik, pergi kat kaum kang, ajak mereka pada agama. Jangan tunggu sini, bahaya. Abu Dhar dia kata, aku tak boleh. Aku ni hajat, aku nak pergi bagi tahu kat dia bahawa aku mengikut Islam. Oh, Nabi duk tak mau pergi, nanti kena tindas. Dia pergi pang Quraisy semua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Pakat keluar pukul dia sampai jatuh. Al-Abbas, pak saudara Nabi, dia pun tidak Islam lagi. Abbas kata, oh, Quraisy, hampa cari pasal ni, dia ni daripada suku Ghifar, tempat perjalanan kabilah perdagangan hampa lalu kot tu, hampa kena kalau hampa bunuh dia. Baru dia lepas. Oh, jangan bayar, dia pun menega lagi penting. Ini hampa bunuh Arab, dia ambil tindakan kabilah-kabilah mereka. Jadi lepas dia suruh dia balik, dia menyeru kaum dia supaya Islam, kepada Islam. Separuh daripada suku Ghifar masuk Islam. Hebatnya dah. Cuma dia duduk, Nabi suruh dia tunggu di sana sehingga setelah Nabi berhijrah ke Madinah, selepas perang Uhud, dia baru datang bersama kaum dia. Separuh lagi masuk Islam kemudian. Abu Dhar ni Nabi SAW sayang. Panjang cerita dia. Geng-geng yang salah faham ni, dia suka, dia kata Abu Dhar ni sosialis. Dia taklah sosialis. Abu Dhar ni panjang cerita dia. Nabi bagi tahu dia tentang krisis yang dia akan hadapi dengan khalifah selepas daripada itu. Ada krisis dia pada zaman Osman, dengan Osman dan juga dengan Muawiyah, dan akhirnya dia mati bersendirian. Tapi Abu Dhar ni Allah sayang pada dia. Dia pernah minta jawatan, Nabi tak bagi kepada dia. Nabi kata innaka dha'if wa innaha amanah. Kau lemah dalam kepimpinan, tetapi ia amanah. Nabi sayang Abu Dhar. Dia mari duduk di Madinah, dia khidmat dengan Nabi SAW. Habis khidmat baru dia balik lepas Nabi selesai. Pernah dia duduk tidur, Nabi mai kejut dia. Nabi bagi tahu apa yang bakal berlaku selepas ni. Panjang cerita Abu Dhar ni, termasuk riwayat-riwayat yang bersedih juga tentang dia. Okey, hadis ni dia kata apa? Dia kata apabila satu orang tu salat, dia tak letak di hadapan dia sutrah yang menyerupai tadi muakhiratul rahl tadi, yang merupai tempat sandar di belakang kenderaan kuda tu, yang sekeping macam tu, yang saya kata 3 suku daripada hasta ni, dia tak ada tempat tu. Kalau perempuan lalu, zahir hadis ni, kalau perempuan lalu, kalau himar lalu, kalau anjing hitam lalu, terputus sembahyang, terputus salat. Ini zahir yang disebut di dalam hadis. Al-mar'ah maksudnya perempuan lah. Arab sebut al-mar'ah ataupun al-mar'ah atau imra'ah, semuanya boleh dalam bahasa Arab. Ia maksud perempuan yang sudah baligh, perempuan yang sudah baligh. Hadis ni menjadi perbincangan panjang di kalangan para ulama sejak dahulu. Khususnya pertama, isu apa makna terputus tu. Yang kedua ialah
apa yang Aisyah radhiyallahu anha bangkitkan. Aisyah marah dengan hadis ni. Bukan dia marah pada Nabi, dia marah pada depa yang riwayat. Dia kata hampa dengar silap. Kata Aisyah dalam banyak riwayat, syabbahtumuna bil humuri wal kilab. Dalam sebagian ada syabbahtumuna bil hamiri wal kilab. Adakah kamu nak samakan, hampa semua nak samakan kami orang perempuan macam dengan kaldai dan anjing? Aisyah sensitif. Pasal kata masukkan sekali wanita, kaldai, anjing. Aisyah kata, awak hampa ingat perempuan macam yang kaldai ke? Perempuan macam anjing ke? Aisyah ni pembela wanita. Ini termasuk di dalam dia panggil istidrakat Aisyah ala sahabah. Hadis-hadis yang mana Aisyah ni jawab balas sahabat. Sehingga Al-Imam Zarkashi menghimpunkan kritikan-kritikan Aisyah ni dalam satu kitab dia panggil Al-Ijabah lima stadrakat huwa Aisyah ala sahabah. Dia himpun hadis semua kritikan Aisyah terhadap riwayat-riwayat sahabat yang Aisyah kata riwayat ni tak tepat. Kalau Abu Hurairah saja riwayat, bolehlah juga nak kata tak tepat. Tapi masalah dia Abu Zar riwayat yang ni juga. Abdullah bin Mughaffal riwayat yang ni juga. Abdullah ibn Abbas riwayat yang ni juga. Kalau seorang mungkin boleh silap, tapi bila banyak sukar. Aisyah punya argument sebelum tu. Aisyah kata, wallahi laqad ra'aitu wa qad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni 'ala sariri bainahu wa bainal qiblah. Demi Allah, aku telah tengok Nabi salat. Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni 'ala sarir. Aku Nabi semayang, aku di atas katil, atas tempat tidur. Bainahu wa bainal qiblah, antara Nabi dan qiblat. Muttaji'atan, dalam keadaan aku sedang muttaji'atan, dalam keadaan aku sedang berbaring. Dia kata kalau kata batal-batal macam mana? Aku solat, Nabi di depan Nabi. Nabi solat, aku duduk baring depan Nabi. Itu argument Aisyah terhadap hadis. Ini menarik sebab itu apabila kita baca satu hadis, yang minat hadis-hadis ni, dia tak boleh satu hadis dia nak buat kesimpulan hukum. Sebab tu datangnya peranan ulama, fuqaha, ulama-ulama mazhab dan seumpamanya, kerana mereka nak bahaskan maksud hadis-hadis ni. Kerana dia kalau dia ambil secara satu, dia mungkin akan jadi masalah. Kerana kita nak kena tahu konteks sesuatu hadis. Dalam riwayat yang lain Aisyah kata, wa ana mu'taridatun bainahu wa bainal qiblah. Aku di antara aku wa ana mu'taridatun baina yadayhi. Aku melintang di hadapan Nabi. Wa idza arada an yasjuda ghamaza rijlayya faqabattuhuma ilayya. Apabila Nabi nak sujud, Nabi ramas, Nabi pegang kakiku keduanya, aku tarik kedua kakiku. Macam mana hampa kata perempuan di depan, lalu di depan batal? Itu argument Aisyah. Argument Aisyah. Sebab tu penting bila baca hadis nak kena tengok. Jadi kenapa kadang-kadang ada hadis tetapi mazhab ataupun pandangan ulama tentang hadis tu tak ambil sebiji hadis tu. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Berdasarkan argument Aisyah, sebab tu sebelum tu saya nak tonton hadis ni, hadis diterima, hadis Nabi. Aisyah ni dia tak terima, bukan dia tak terima Nabi, dia kata hampa dengar silap. Itu Aisyah. Yang lain ulama setelah tengok hadis, dia kata mungkin konteks kita nak kena faham. Konteks ni apa maksud sebenar Nabi tu, dalam keadaan mana hadis itu. Saya buat contoh lah nak bagi faham. Video ni hak rakam ni kan, duk rakam kita, saya kuliah ni, kata 20 tahun lagi orang tengok balik ceramah saya ni, dia pun tengok, dia pun heran, apa pasal yang pergi ceramah dalam masjid pergi pakai mask ni?
Duduk dalam masjid tak berani tunjuk muka ke? Dia tak tahu sebab. Dia heran, duk buat pasal apa? Yang pakai mask. Tapi bila dia kaji, zaman tu rupanya Covid. Lagi 10 tahun mungkin orang tak tahu cerita ni. Tapi apabila kita mengetahui konteks, kita mengetahui apa keadaan hal itu berlaku. Hadis-hadis Nabi sebahagiannya, kebanyakannya yang dinukil kepada kita, dia nukil matan, dia tak nukil konteks tu. Kalau dia nukil matan dan konteks, senang. Ulama boleh tahu, hadis boleh tahu itu konteksnya. Ada yang dinukil matan dan konteks. Matan dan konteks matan. Dan konteks matan dia. Hadis tu suasana dia berlaku. Kalau tak berlaku, dia nak kena ijtihad. Dia nak kena rumuskan. Tengok dalil tu, dalil ni, buat perbandingan. Kerana kalau berdasarkan hadis tadi, kita semayang, isteri kita lintas depan kita, batal semayang kita. Ataupun kita semayang, kaldai lintas depan kita, batal solat kita. Ataupun anjing lintas depan kita, batal. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, di mana Al-Fadl bin Abbas menyatakan bahawasanya atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi badiyah. Nabi datang kepada kami dalam keadaan kami berada di Badiah, di kawasan padang pasir ini. Kemudian fasalla fi sahra laisa bainahu wa baina yadayhi sutra. Tak ada depan Nabi pula sutra. Wa himarun lana wa kalb ya'bathan. Kaldai dan anjing duk melintas. Tak pula Nabi batalkan sembahyang dah. Jadi timbul perbahasan, yang mana satu ni? Maka jumhur para ulama mereka menyatakan bahawasanya maksud hadis ini ialah membatalkan khusyuk. Bila kaldai lalu, kaldai ni ganggu suara dia, walaupun dia kaldai ni sekolah tak masuk, dia dua huruf boleh baca, I O, I dengan O, kan? Quran kata inna ankaral aswaq la sautul hamir. Seburuk-buruk suara ialah suara kaldai. Kalau dia lalu, dia lintas, dia bunyi pelik. Ataupun kaldai. Dalam riwayat Nabi kata idza sami'tun nuhaqul hamir fata'awwadhu billah minasyaitan fa innaha ra'at syaitan. Kalau kamu dengar bunyi kaldai, jeritan kaldai tu, Arab kata nuhaq, kita tak ada bunyi kaldai, minta lindung Allah Ta'ala daripada syaitan, kerana dia nampak syaitan. Yang ni kita tak tahu binatang, binatang, alam binatang, apa yang dia nampak. Kita beriman apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu. Anjing, Nabi kata anjing hitam. Sama ada syaitan menyerupai anjing hitam, ataupun Nabi cakap kena kejadian anjing hitam, ataupun anjing hitam tu tabiatnya yang jahat, mengganggu. Tapi Nabi tak suruhlah bunuh. Nabi kata terpotong solat. Wanita mungkin maksud dia wanita yang bukan kita kenal lah. Tapi kalau wanita tu dah isteri kita, macam Aisyah, tak ada apa, isteri duk tengok hari-hari. Ibn Hazm Al-Andalusi, oleh kerana mazhabnya Zahiri, dia kata wanita kalau melintang tak apa, melintas tak boleh. Dia pelik sikit kan. Pasal dia nak bagi sama. Cerita Aisyah tu melintang dia dah. Hadis kata melintas. Hak ni passing off, dia lintas. Yang tu melintang, itu cerita lain. Oh, nampak literal sangat macam tu.
Yang logiknya ialah Aisyah isteri Nabi tak ada apa. Tapi kalau orang lelaki duduk semayang, lalu anak dara comel, terganggulah semayang dia tu. Kalau anak dara tu anak dia tak ada apalah. Kalau anak dara dia tu, uish, perempuan mana tengok kaki berlawa ni, misalnya. Itu kata jumhur maksud terpotong khusyuk. Pasal nak selaraskan hadis ni. Apa maksud Nabi? Nabi kata, tapi konteks tu kita tak tahu. Di kalangan mazhab seperti mazhab Imam Ahmad, dia kata memang batal. Perempuan lintas, stop, sembahyang lain. Anjing lintas, stop, sembahyang lain. Pendapat ni disokong oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ramai lagi yang menyokong pendapat yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya maksud terpotong di sini iaitu terpotong khusyuk dengan lintasnya tiga perkara itu. Bukan Nabi nak menyamakan perempuan dengan kaldai, tapi Nabi bercakap di sudut khusyuk, di dalam sudut khusyuk di dalam salat. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan itu kita tahu bahawasanya bagaimana melihat kepada hadis-hadis yang seperti ini. Al-Imam Ibn Hajar dia letakkan hadis-hadis ini bukan maksudnya dia terima mazhab terbatai semayang, tetapi dia menghimpunkan dalam Bulughul Maram ni hadis-hadis yang menjadi punca kepada perbincangan hukum hakam syarak berhubung dengan bab-bab yang berkaitan. Ini bahan ulama berbincang di atas bahan-bahan yang ada ni. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada sesi soalan. Ada soalan? Sebelum tuan-tuan tanya soalan, saya akan jawab dulu soalan seperti biasa yang orang hantar lebih awal pada saya lah, ni daripada Pulau Pinang, minta saya jawab soalan ni. Pensyarah juga berhubung dengan ada orang menyebut, orang agama juga yang menyebut tentang kalau sekiranya awal Muharram jatuh pada hari Selasa, bererti kita akan menghadapi berbagai balak besar ataupun kesusahan besar, pemimpin mati dan seumpamanya. Berdasarkan kepada apa yang disebut di dalam kitab Tajul Muluk. Tajul Muluk. Jadi kitab Tajul Muluk ni adalah merupakan yang ramai tanya saya lah, bolehkah kita baca kitab Tajul Muluk ni? Okey, kena dengar elok-elok benda ni. Tajul Muluk ni kitab, kira kitab bomo orang lama-lama lah, dikatakan ditulis untuk bangsawan atau keluarga diraja Aceh. Di dalamnya ada berbagai-bagai ilmu, ilmu bintang, ilmu bomo, ilmu macam-macam, dan kitab Tajul Muluk. Siapa yang baca buku sastrawan, tokoh sahabat saya jugalah, saudara ataupun Datuk Azizi Abdullah, seorang tua di kaki gunung. Siapa dulu mengaji, siapa cikgu dia tahu ni. Dalam seorang tua di kaki gunung, Tok Ya tu, dia pergi tebang pokok di hutan tu, dia nak buat rumah. Petua cara nak buat rumah tu bila ke arah matahari naik ke jatuh ke, dia ambil daripada kitab Tajul Muluk. Kitab ni, kita pasal apa kita sebut kitab? Sebab dah tulis Jawi, orang Melayu panggil kitab lah. Kitab ni maksud dia buku lah. Orang kita, tu bukan buku tu, kitab tu. Kitab tu bahasa Arab, buku tu bahasa Melayu. Dia tak nak beza apa, kitab dengan buku, cuma kitab tu bahasa Arab. Tajul Muluk ni kitab Jawi.
Dulu orang apa? Dulu apa nama, orang tua-tua suka benak lah dan kitab Tajul Muluk ni. Bila-bila nak ada petua apa-apa, dia pun tengok dalam Tajuk Muluk. Istilah, tuan-tuan tengok Mak Jun berlakon bentara guru, dia kata kan, nanti bentara guru juga. Bentara guru tu, istilah tu diguna dalam kitab Tajul Muluk. Ini menunjukkan Tajul Muluk ni dia kumpul bahan-bahan daripada ilmu-ilmu nujum, tanjim, ilmu-ilmu tilik, ilmu-ilmu boleh kata bomoh ataupun sihir lah juga, yang diambil daripada berbagai-bagai agama lah, termasuk juga mungkin Hindu, Buddha dan seumpamanya, dan ada unsur-unsur agama Islam yang dia masukkan. Contohnya kalau nak buat rumah tadi, dia kata nak buat rumah ni, ambil tanah tu diikat dengan kain putih, kemudian dijampi, hai segala yang memegang tanah ini daripada 4 penjuru, hai anak cucu menteri guru. Sangat kita akan jumpa mentara guru. Kemudian dia akan sebut, hai apa nama, jika baik katakanlah baik, jika buruk katakanlah buruk. Ambil, letak di bawah bantai, tidur, besok jampi pula. Baru boleh tahu tanah tu sesuai ataupun tak untuk dibuat rumah. Kemudian dia akan panggil, hai raja guru, maha guru, hai daripada pajar menyingsing, hai apa, mambang tanah. Tu mambang tanah Piramli tu. Hai hantu tanah, mambang tanah, dia puja banyak. Ini jampi-jampi yang ada di dalam kitab Tajul Muluk. Baca boleh, tapi untuk tahu, bukan untuk amalkan. Dan dia ada perkara-perkara pelik dalam kitab ni. Contohnya, hari ni hari apa? Hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Wanita yang lahir pada hari Khamis ialah wanita yang perangai tak elok, kasar, kuat nafsu, semua. Hari Khamis tak elok. Wanita kalau bibir tebal, kuat nafsu. Kulit kalau hijau kehitaman, cahat. Lelaki kalau rambut kerinting campur merah, kerinting dan merah, tamak dan jahat. Sedangkan apa Nabi kata, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak tengok kepada rupa kamu, tak tengok jasad kamu, tengok kepada jantung hati kamu. Nanya, dia tu lahir hari Khamis, hang lahir hari Khamis, hang jangan nikah dengan jahat mana? Siapa kata? Kitab apa? Kitab kata. Kitab apa? Tajul Muluk. Tajul Muluk. Orang kalau mata dia biru keputihan, elok apa? Jahat dia dah. Dia tengok mata cerah putih biru, jahat. Kemudian dia kata kalau mata tu ada kemerahan, kaki mencuri. Nanya. Orang kali ada orang saktum kot masa tu. Dia tengok merah. Kalau kekuningan mata dia, kuat menipu. Dagu kalau lebar, dagu kalau ni kalau lebar, takabur. Dagu kalau lebar, takabur. Kata. Kalau tirus, kau tengok buih, tirus dagu macam lawan. Tajul Muluk kata kurang akal. Lelaki kalau suara nyaring, okey, macam saya boleh masuk kan, nyaring kan, berani, okeylah. Tapi kalau suara pelan, pendusta, bebal dan bodoh. Allah, kesian orang suara pelan. Cikgu Dorih nanya,
Cuping telinga ni, kalau melekat ni kejam. Ada orang kan cuping telinga ni melekat. Kalau cuping telinga ni lembut, dia tajam ujung ni, penyamun. Cuba tengok geng-geng yang ambil rasuah tu, telinga macam mana. Tak, saya nak sebutnya ialah kitab Tajul Muluk ni tak patutlah jadi rujukan. Apatah pula orang agama, ceramah agama kata rujukan dia Tajul Muluk, membuat satu ramalan berhubung dengan masa depan. Ni saya nak cerita, orang ni bila dia Covid ni tak tahu pergi mana kerja, dia memang nak ramal. Ada satu kumpulan barulah, tak baru banyak bulan kot lahir. Kumpulan ni nama dia Perjalanan Mimpi Yang Terakhir, PMYT. Ada grup dia di dalam media sosial. Grup ni mereka, ini grup ni ada ribu juga. Mereka sedang bergantung dengan mimpi satu orang yang nama dia Masitah Abdul Jalal. Dia ni telah muncul dalam medsos, cerita tentang mimpi akhir zaman yang dia mimpi. Ada pengikut dia yang sedang siap jual rumah, buat rumah dalam hutan, nak korek dalam tanah, bersiap perjalanan nak pergi ke Syam, nak join Imam Mahdi. Ini cerita betul di Malaysia. Ni saya cerita, ini kisah dan mereka ada banyak grup-grup Telegram, WhatsApp mereka, sampai ribuan yang sertai. Dan di Perlis kita pun ada nama-nama dia pun kita tahu, siapa kepala pun kita tahu. Duk siap beli barang apa semua, benar anak panah pun semua siap. Sebab dunia nak kiamat dah ni. Dan Masitah ni buat ramalan melalui mimpi dia, macam-macam lah ramalannya. Bulan Ogos apa akan jadi, bulan September apa jadi. Tuan-tuan, masyarakat Malaysia ni walaupun lama kita, tapi kita bukan masyarakat yang cukup matang dengan peristiwa-peristiwa pelik. Dalam bahasa biasa kita kata masyarakat kita ni duk perak lagi. Tuan-tuan, bila tengok politik kita tak stabil, parlimen bergaduh macam ni, first time berlaku kita tukar kerajaan, tukar parti politik. Kemudian dalam 2 tahun tukar pula lagi satu. Orang Malaysia terkejut. Apa jadi? Dah nak kiamat ke ni? Berkelahi sakan ni. Padahal tukar kerajaan ni di Thailand kerap sangat dah. Di negara lain bukan kerajaan tukar, jatuh bom semua cukup. Tak ada mereka terkejut kiamat ke apa. Memang macam tu lah negara mereka. Tapi oleh kerana kita ni baru, tukar kerajaan pun kita rasa tanda kiamat dah nak main. Yang seronoknya seolah-olah kiamat tu di Malaysia aja, tempat lain tak kiamat lagi. Sebab kita tidak ada dalam kesempatan tu. Marilah guru agama ni, pendakwa-pendakwa mimpi ni, yang membawa benda-benda khurafat yang seperti ini, mereka mendakwa dengan dakwaan-dakwaan yang karut, yang mana ni mimpi. Siapa nak kata apa? Dia mimpi, kita tak nampak. Oh, dia kata mimpi dalam Islam dikira benar. Islam kira mimpi yang benar. Dalam surah Yusuf, mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, kan? Allah iktiraf dengan mimpi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun lepas sembahyang subuh tanya jika sahabat melihat mimpi. Tapi dalam masa yang sama, orang ada mimpi yang benar, ada orang boleh dakwa mimpi yang mana dia tak tengok pun, dia boleh kata dia khayal. Sebab tu dalam riwayat Ibn Majah, Nabi kata inna ru'ya salas, mimpi ni 3. Minha ahawilun minasyaitan, satunya ialah kejutan syaitan bagi kita takut. Liyahzuna bihi bani Adam, supaya anak Adam
jadi takut bila tengok mimpi ni. Bila mimpi bangkit, tak boleh tidur kerap, duk nampak benda macam syaitan main dengan dia. Ada yang Nabi kata minha ma yahimmu rajul fi yaqadati. Antaranya apa yang mana satu orang tu duk buat kerja, duk sibuk masa dia jaga. Kerja dia duk buat rumah. Lepas tu mimpi sapu-sapu rumah jadi mahligai. Pasal dia duk buat kerja tu. Mimpi duk tanam sayur. Mimpi sayur dia tanam jadi durian. Mainan tidur dia. Kemudian Nabi kata, Nabi kata fayarahu fi manam, dia tengok ni. Dan yang ketiga baru Nabi kata wa minha juz'un, dia antaranya satu juzuk min 46 juz'an minan nubuwah, daripada 46 bahagian daripada kenabian. Hak tu hak mimpi yang betul. Akhir zaman Nabi kata orang yang bersalih mimpi dia benar. Tapi golongan ni ambil kesempatan klaim mimpi. Dan ada tuan-tuan pergi tengok mimpi masyitah, pakat duk percaya mimpi dah. Yang menariknya golongan hak pergi mengaji agama sampai Azhar boleh percaya juga dengan mimpi masyitah ni. Masyitah ni pun bukan mengaji agama apa, dia atas mimpi dia habaq. Apa bukti mimpi dia? Dia habaq kata lepas dia mimpi, berapa hari dia kena tu duk belanggak peti air 3-4 kali. Lagi suami dia kata ni satu mimpi yang ajaib. Lepas tu dia pun buat cerita, lepas tu dia mimpi kena bawa pasukan. Yang menariknya pasukan tu antaranya akan main berimpun ni di Perlis ni. Suruh Malaysia ni nak bergerak daripada Perlis ni, di Perlis dan di sempadan-sempadan Thailand lah, nak naik ke atas, nak pergi sokong Imam Mahdi. Ni bukan cerita 100 orang, 200 orang ni, thousands yang join the group. Sebab manusia tak ada, manusia hopeless. Manusia dah tak ada harapan. Padahal harapan tu ada. Kerja tak ada, kadang-kadang apa tak ada, duk fikir bila kiamat nak mai, mai golongan agama, ada pergi ambil kitab Tajul Muluk pula buat ramalan kata apa nak berlaku. Sebab tu Islam panjang, bila dia datang dia memberikan harapan kepada manusia untuk faham hal-hal berhubungan. Panjang cerita ni, tapi saya ingin ingatkan hal ni supaya kita tak terlibat dengan karut-marut. Jika kita sedang solat fardu, kemudian seorang budak menolak kita hingga kita lebih daripada 3 langkah, adakah kita perlu solat semula? Tidak perlu solat semula. Bukan kita dengan sengaja hidup berjalan, tetapi kita kerana ditolak oleh orang lain. Hatta kalau kita melangkah dengan upah langkah, kalau misalnya untuk selamatkan anak kita yang jatuh umpamanya, ataupun untuk bergerak ke pintu, untuk membuka pintu, kalau duk ketuk kuat sangat kita tak boleh solat umpamanya, juga dibolehkan dalam hal yang seperti itu. Okey. Bolehkah kita menyebut kepada orang yang mati rest in peace, selamat beristirahat, di dalam ketenangan, macam tu? Okay. RIP. Ramailah kadang-kadang orang duk sebut ni, dia ada rupa keadaan hal ni. Yang pertama ialah di dalam riwayat Imam Ahmad, Tabarani juga, sanad ni sedikit ada dhaif tapi dikuatkan oleh riwayat telah ada satu Aisyah riwayatkan, ada satu orang perempuan mati. Jadi ada orang kata matat fulanah wastarahat, telah matilah si fulan dan dia sedang beristirahat. Berehat, rest tadi lah, rest and peace tadi lah. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi marah. Nabi kata innama yastarihu man ghufira lahu. Yang beristirahat ni bila mati ni ialah orang yang diampun dosa dia.
Jadi kita tak tahu dia diampunkan tak, macam mana hang confirm kata dia telah diampunkan, masuk confirm. Okey, itu satu keadaan. Tapi kita tak macam tadi juga, tak boleh baca satu hadis, mana baca hadis lain juga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan lainnya, marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi janazah. Ada jenazah yang lalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata mustarihun atau mustarahun min. Dia sedang berehat ataupun orang lain rehat daripadanya. Hadis sahih. Jadi sahabat tanya Nabi, manil mustarih wal mustarahu minhu? Siapa dia yang rehat dan orang lain rehat daripadanya? Nabi SAW kata, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Hamba mukmin bila dia mati, dia rehat daripada keletihan dunia dan apa yang menyakitkannya kepada rahmat Allah. Orang mukmin kalau mati rehat. Mudah-mudahan kita termasuk. Apa segala masalah dunia ni dia rehat. Wal abdul fajir, dan abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajaru wad dawab, kata Nabi. Dan hamba yang fajir, orang yang jahat, bila dia mati, rehatlah daripada dia. Rehat daripada dia. Orang rehat daripada dia. Apa dia? Hamba-hamba Allah rehat daripada dia. Tanah air, yakni bumi, tempat rehat daripada dia. Pokok-pokok rehat daripada dia. Binatang pun rehat daripada dia. Maksud kalau dia ada, letih habis orang lain. Rehat juga. Tapi orang yang rehat, bukan dia yang rehat. Dia menerima habuan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang dia lakukan. Jadi kalau orang mati, kita kata berehatlah dia. Kalau maksud kita tu, kita doa semudah-mudahan dia berehat daripada dunia ni, dia dapat keamanan ni. Kalau maksud kita doa, mudah-mudahan tak apalah, insya-Allah kita doa lah. Tapi kalau kita tolong confirm, oh dia masuk syurga dah, yang ni kita tak boleh confirm. Melainkan kalau kita confirm, kita mendahului Allah dan Rasul. Melainkan orang yang Allah dan Rasul bagi tahu, para anbiya salihin, para sahabat apa semua yang Nabi mubasyirin bil jannah, yang mana disenaraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terima. Yang lain kita tak boleh confirm. Kita kata mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Kerana sekarang zaman media sosial ni, kita hati-hati sikit, kerana ramai orang buat macam-macam dakwaan padahal. Semua orang nak claim macam-macam. Dia mati, sahabat saya tu mati, masya-Allah, orang dah nampak dia dah masuk syurga dah. Yang ni, ini semua kita hati-hati dalam hal ini. Kita kata mudah-mudahan, kerana syaitan boleh bermain dalam hal. Kalau mudah-mudahan kita doa dia semua orang masuk syurga. Tapi kita bimbang kalau orang itu dia buat satu benda yang dia tidak seperti yang dia mimpi itu, permainan syaitan. Kita bimbang syaitan menzahirkan orang yang salah supaya orang tengok dia walaupun demikian salah, jahat, zalim pada orang lain, tetap masuk syurga. Memberikan isyarat yang salah. Ini mudah-mudahan kita hati-hati dalam buat kenyataan. Kita kata mudah-mudahan dia masuk syurga, insya-Allah. Ahli syurga, insya-Allah. Kita kata begitu. Kita maksud kalau rest and peace yang kita maksudkan itu ialah dia tenang dengan mudah-mudahan sebagai doa kita kepada dia, tak apa. Kata dia orang mukmin. Kalau dia bukan, kalau kita confirm ahli syurga, kita tak boleh confirm. Kita tak boleh confirm. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.